Tapi Imam Syafi'i diheret dengan rantai all the way from Yaman ke Baghdad. Jauh tuan-tuan, Yaman ke Iraq. Masa tu mufti rasmi kerajaan Abbasiyah masa tu, nama dia Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi ilmu banyak, bukan calang-calang budak ni, alim kabir ni. So bila Imam Syafi'i main Baghdad kali kedua buat master kan, maka Imam Ahmad kata, cantik, kali ni aku dah kena guru dengan dia. So, dalam Mihrab Harun Ar-Rasyid ini, okey, ada Al-Imam Syafi'i. Okey. So, hari ni kita bicarakan tentang Imam Syafi'i yang pertama. Imam Syafi'i, tuan-tuan tahu lah, lahir di Gaza, kemudian jadi seorang tokoh yang hebat dan sebagainya. Cuma Imam Syafi'i dia berguru, dia balik ke Mekah dengan mak dia. Kemudian daripada Mekah dia pergi mengembara ke Madinah, dia berguru dengan Imam Malik. Sebab Imam Malik masa ni masih ada. Imam Malik wafat 179. So kat sini Imam Malik dia main kalau dia tak buat ni tak apa-apalah. 179 90 Imam Malik. So Imam Syafi'i sempat berguru dengan dia. Jadi pertemuan itu ada. Okey. Lepas berguru dengan Imam Malik, Imam Syafi'i ni perjalanan dia tuan-tuan, ingat macam ni. Imam Syafi'i perjalanan dia mula-mula dia Mekah, dia pergi Madinah. Lepas dia berguru dengan Imam Malik di Madinah, dia hafal Muwatta' dan semua ni. Kisah-kisah hebat tu tuan-tuan tahu lah kan. Kemudian Imam Syafi'i lepas dia grad daripada institusi Imam Malik, dia pergi ke Yaman. Dia pergi ke Yaman masa ni, dia jadi orang kata macam mufti dah. Masa dia ni muda ni, tetapi dia jadi pegawai fatwa lah di Yaman ni. Memang jawatan kerajaan, dia pejabat awam di Yaman. Memang masa ni Imam Syafi'i dia memang apa, pejabat awam lah, bergaji sebagai pegawai agama di Yaman. Isu dia masa ni di Yaman berlaku krisis, iaitu golongan Syiah bangkit berontak nak lawan Abbasiyah. Nanti mereka berjaya. Bila mereka berjaya, ni yang saya padam ni, Fatimiyah ni, mereka akan berjaya nanti. Okey, sebab dia Empire Fatimiyah. Tapi ingat tak kita bincang sebelum ni, masa Abbasiyah nak naik dulu kan mereka didokong oleh Syiah juga kan. Lepas tu bila Abbasiyah naik, Abbasiyah tak pakai Syiah, Abbasiyah pakai Sunnah. So orang Syiah jadi marah kan. Masa ni mereka duk buat kekuatan dah, duk kumpul kekuatan dah. Ya, antara kekuatan mereka masa ni di Yaman. Okey, kelompok tu masih ada. Kelompok tu duk ada di Yaman. Maka Imam Syafi'i masa tu dia bertugas di Yaman. Isu dia adalah bila Imam Syafi'i ada salah faham sikit dengan menteri besar di Yaman masa tu, Gubernur. Pasal hukum jugalah, menteri dia tak suka dengan pendapat Imam Syafi'i ni, macam membelakangkan dia. Maka dia fitnah Imam Syafi'i. Dia hantar surat kepada Harun Ar-Rasyid. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ada 9 orang buruh dekat Yaman. Ada kata 10, tapi yang kuat dia 9 lah. 9 di Yaman yang mereka merancang untuk menghancurkan Abbasiyah. Dalam 9 orang tu, 8 tu memang betul-betul Syiah buruh. Tapi Imam Syafi'i dimasukkan dalam list itu. Sebab tu ada orang kata 10. Sebab daripada 9 tu dah memang buruh tu dah. 10 Imam Syafi'i. Tak apalah 9 atau 10. Tetapi Imam Syafi'i diheret dengan rantai all the way from Yaman ke Baghdad. Jauh tuan-tuan, Yaman pergi Iraq. Dengan diheret dengan rantai di tengkuk, di tangan macam ngamak Scorpion King tu. Yang The Rock lakon tu. Filem lagi. Yang diikat dengan kayu di tengkuk tu kan. Ada rantai tangkuk macam tu. Ya, yang kaki dah rantai. Diheret daripada Yaman ke Iraq. Dengan dicambuk dah, dipukul dah, sampailah menghadap Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bukan khalifah kecil, bukan khalifah jahat, khalifah baik. Tapi dia difitnah oleh menteri besar di Yaman. Maka bila sampai menghadap Harun Ar-Rasyid, tapi inilah bagaimana Tuhan, bila Tuhan kono-konokan hidup kita, Tuhan sedang membawa kita ke satu destinasi yang kita tak tahu di mana. Pasti destinasi itu baik. Okey? Sebab sudah nak buktikan dengan kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masa ni tuan-tuan, kepala dia ada fiqh siapa? Imam Malik lah dia. Dia anak murid Imam Malik. Okey. Bagaimana Tuhan bawa dia corner sikit dalam hidup dia agar Tuhan Allah Taala nak bagi kita something lagi, tambahan lagi, bonus. Iaitu apa? Bila dia menghadap dengan Harun Ar-Rasyid, seorang demi seorang dipancung sebelah dia ni. Pram ni. Soal siasat pancung, sembelih pancung. Mai giliran dia yang terakhir,
Maka dia bukan takut mati, cuma dia masa ni dia muda dan dia kata, yalah tuan-tuan, Imam Syafi'i takkanlah takut mati, cuma ada perjuangan dia yang belum selesai kot. Mungkin macam tu, pasal dia kata saya bukan jahat, saya difitnah, dia kata. Saya ini keturunan Bani Hashim Muttalibi, saya ni ada ilmu, dia ceritalah. Maka Imam Syafi'i kata, kalau tak percaya pergi tanya mufti. Maksud tu mufti rasmi kerajaan Abbasiyah masa tu, nama dia Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Okey. Macam ni. Imam Hanafi, saya cerita dulu, Imam Hanafi dia ada dua orang murid besar. Satu nama Abu Yusuf, sebab A lah. Satu Muhammad bin Hasan Syaibani. Bila Imam Hanafi tak mau pangkat, akhirnya dia meninggal tanpa dia mau pangkat. Lepas tu anak murid dia Abu Yusuf jadi qadi di kerajaan Abbasiyah. Bila Abu Yusuf ni qadi, dia besar, anak murid dia siapa? Imam Ahmad. Okey, jangan peninggi, baby. Selepas Abu Yusuf meninggal, Muhammad bin Hasan Syaibani lah yang jadi mufti, qadi. Qadi ni pangkat nombor 1 lah, rujukan nombor 1 di kerajaan Abbasiyah. Jadi mazhab rasmi Abbasiyah masa ni adalah mazhab Hanafi. Macam kita Malaysia Imam Syafi'i kan yang rasmi. Okey, meskipun mazhab lain boleh diamalkan, tidak ada masalah. Tapi secara rasminya orang faham mazhab Syafi'i. Maksud Abbasiyah masa ni mazhab Hanafi. Imam Syafi'i dia fiqh Imam Malik kan di Madinah, fiqh Ahlul Hadis, dia panggil madrasah Ahlul Hadis. Imam Hanafi madrasah Ahlu Ra'yi, iaitu menggunakan ilmu, menggunakan akal. Imam Malik menggunakan hadis. Kita dah bincang dalam episod sebelum ni. Kalau tuan-tuan ingat dan tuan-tuan mai, kita dah bincang kenapa Imam Hanafi pilih Ra'yi, Imam Malik hadis. Ada sebab dia. Okey, tuan-tuan tengok balik nanti. Tapi senang Abbasiyah masa ni Muhammad bin Hasan Syaibani, anak murid Imam Hanafi yang tokoh besar qadi. Maka kata Imam Syafi'i, tanya qadi, mesti dia kenal aku. Sebab Imam Syafi'i dah viral lah dengan kecerdikan dia. Meskipun muka tak biasa jumpa, tak pernah add friend semua, tapi sebut Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, mesti kenal. Maka panggil Muhammad bin Hasan Syaibani, kenal tak? Tak kenal dah budak ni. Dia kata nama dia Muhammad bin Idris, maka Imam Syafi'i terang nama-nama sampai Muttalib, maka Imam Hasan Syaibani kata, kalau macam tu hang lah Syafi'i yang dia bodoh kata tu. Maka kata Muhammad bin Hasan, wahai tuanku, wahai Amirul Mukminin, dia ni budak baik, jadi ilmu banyak, bukan calang-calang budak ni, alim kabir ni. Maka kata Khalifah Harun al-Rashid, kalau macam tu tak apalah, mungkin dia difitnah, tetapi dia kena tahanan rumah. Bukanlah tahanan, dia tak boleh bebas. Aku minta, kalau dia boleh bebas, tetapi di bawah pantauan Harun al-Rashid. Kerana Hasan Syaibani kena jadi dia punya grantor. Dia buat mistake, you tanggung. Jaminan lah. Jadi sejak pada itulah Imam Syafi'i melazimi majlis Imam ataupun Qadi Muhammad bin Hasan Syaibani. Mana dia jadi anak murid. Pasal dia kena duduk dengan Muhammad bin Hasan. Maknanya Allah Ta'ala sedang memberi apa ni? Daripada tadi Imam Syafi'i dia sudah ada ilmu Imam Malik, Tuhan nak tambah kepada dia ilmu Imam Hanafi. Jadi tuan-tuan bayangkan, satu madrasah Ra'yi, satu madrasah hadis, Imam Syafi'i datang di tengah-tengah, dia ada dua-dua. Maka Imam Syafi'i adalah, bukan saya cerita ni sebab kita mazhab Syafi'i, kita nak fanatik, tidak. Tetapi Imam Syafi'i lah rahmat kepada dunia ilmu. Dengan datangnya dia meredakan ketegangan antara dua madrasah ini. Sebab dia ada kedua-dua ilmunya. Dia bergelumang dalam hadis, dia bergelumang dalam Ra'yi. Sebab tu orang sayang Imam Syafi'i. Pasal dia duduk di tengah-tengah dan dia balance antara keduanya. Sebenarnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tidak ada masalah pun. Yang bawah-bawah ni kadang-kadang, kami kemas lagi lah, kami hadis. Hampa pakai pendapat akal ya. Belah ni pula kata, hampa ni sampai rigid terus, sampai tak mau buka minda langsung. Kamilah kemas lagi. Imam Syafi'i main di tengah-tengah. Dua-dua kita pakai. Ada masa kena pakai yang ni, ada masa kena pakai yang ni. Imam Syafi'i hebat lah. Okay. Selepas dia berguru di Baghdad dia tu, dia balik ke Mekah. Okay. Dia balik ke Mekah mengajar. Baghdad, Mekah. Kemudian dia balik pergi Baghdad balik. Dia kisah dia panjang lah. Dia macam ni. Nak tahu dulu lah. Macam mana saya nak buat? Dia guru di Baghdad kali pertama. Okay. Kemudian dia balik Mekah. Dia mengajar di Mekah. Dengan ilmu yang dah power dah. Ada dua ilmu kat dia macam ni. Kemudian dia pergi Baghdad balik. Kemudian dia pergi Mekah balik. Kemudian dia pergi Baghdad balik. Kemudian dia pergi Mesir. Okay. Kenapa saya kena tulis? Masa dia pergi Mekah, masa dia pergi Baghdad kali ni,
Ini tahun 197. Zaman Ma'mun. Masa DP kali ketiga ni. Masa DP kali kedua, masa ini dia bertemu dengan seorang lelaki. Siapa lelaki ni? Ni, Imam Ahmad. Imam Ahmad main berguru dengan dia masa ni. Imam Ahmad memang orang Baghdad. Sebab itu Imam Ahmad saya kata tadi, dia anak murid Qadi Abu Yusuf tadi tu. Dia memang orang Baghdad dah. So bila Imam Syafi'i main Baghdad kali kedua buat master. Maka Imam Ahmad kata, cantik, kali ni aku dah kena berguru dengan dia. Okey? Bila dia balik Mekah mengajar pula, dia pergi Baghdad balik sat saja. Maka masa ini sedang berlaku peristiwa mihnah. Ni zaman Ma'mun ni, zaman Mu'tazilah. Maka Imam Syafi'i tak mau duduk lama-lama dalam fitnah ini, maka dia pun pergi ke Mekah sat. Dia ada pendapat kata dia pergi Mekah sat saja 2-3 bulan, dan terus dia pergi Mesir. Dia pergi Mesir 199 Hijrah. So dia wafat 204. Semasa di Mesir inilah qaul jadid kan. Pendapat baru. Sebab dia bertemu dengan Lais bin Sa'ad, ulama Mesir. Tapi saya bukan nak cerita yang tu sangatlah, tapi hari ni untuk kita nak kenal siapa imam kita. Ben Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Sultan Alparslan. Benim hayallerim gördüğünüz ufkun ötesindedir. Pusatımın gölgesi hepinize yetecektir. Bin yılın savaşına hazır mısınız? Malazgirt 1071